tentang malam qadar, Lailatul Qadar. Sebagai penutup, Lailatul Qadar, boleh saya ambil 10 minit lagi? Ya. Tentang Lailatul Qadar, saya tak akan bicarakan kelebihan Lailatul Qadar. Tuan-tuan dah tahu dan ramai asatizah bicarakan kat sini. Cuma saya nak tunjukkan apa pandangan ulama bilakah berlakunya malam Qadar. Yang Rasulullah sebutkan, kejarlah malam Qadar pada 10 yang terakhir. Taharru Lailatul Qadri fil 10 awakhir. Kejarlah malam Qadar yang ada pada 10 terakhir. Kemudian Rasulullah detailkan lagi 10 terakhir yang ganjil. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan, kalau kita terlepas yang lain, jangan tinggal 7 yang terakhir. Makin lama makin kecil, makin kecil. Kemudian ada hadis yang lain. Sebelum kita nak hadis ni, saya nak gambarkan bahawa ada clue-clue yang Rasulullah bagi bilakah malam Qadar. Okay. Kalau ikut Imam Ghazali, pandangan Imam Ghazali berdasarkan pengalaman Imam Ghazali, ini jadual yang Imam Ghazali bagi. Ya, bilakah berlakunya malam Qadar ni? Ikut bila tarikh kita mula puasa. Malam 21 Ramadan, malam Qadar, sekiranya kita puasa pada hari Isnin. Malam 23 Ramadan, sekiranya kita puasa hari Sabtu. Malam 25, sekiranya kita puasa hari Khamis. Malam 27, sekiranya kita puasa hari Selasa ataupun Jumaat. Malam 29, sekiranya kita puasa hari Rabu ataupun hari Ahad. Baru-baru ni kita puasa hari apa? Hari Ahad. So, kalau ikut petua Imam Ghazali, probably malam Qadar ini, tuan-tuan sama ada sebut malam Qadar ataupun Lailatul Qadar. Jangan sebut malam Lailatul Qadar. Sama dengan acu cuba try. Malam dengan Lailah tu sama. Malam bahasa Melayu, Lailah bahasa Arab. Sebut malam Qadar ataupun Lailatul Qadar. Okay. Ini betul Imam Ghazali. Namun Nabi Muhammad pun ada lebih spesifik dalam hadis ni, menyatakan bahawa Rasulullah menggalakkan para sahabat untuk berqiyamul lail. Waktu bila? Hiya lailatu, tengok yang hujung, bahagian atas yang hujung. Hiya lailatu sabihati 27, malam ke-27. Wa amaratuha an tatla'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha. Dan tanda-tandanya terbit matahari pada pagi tersebut bayda'a la syi'a, matahari nampak putih, cahayanya tidak memerikkan pancarannya. Kerana apa? Kita nampak matahari terbit. Nah, warna putih sebab dilindungi oleh sayap-sayap para malaikat yang masih ramai lagi untuk naik ke langit. Nah, itu antara tanda. Matahari tak mendung, terang, matahari nampak, tapi sinaran matahari tidak perik waktu itu. Ada beberapa hadis yang menyebutkan pada malam 27. Okay, pada malam 27. Apa kaitan hadis 27 dengan clue yang Allah bagi pada malam Qadar daripada surah Al-Qadar? Saya ulas lebih detail tentang surah ini. Surah Al-Qadar yang Pak Imam baca selalunya di separuh yang kedua dalam sembahyang tarawih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ayat yang pertama dalam surah ini membicarakan tentang Al-Quran dan malam Qadar. Kita akan lihat apa kaitan surah ini dengan Al-Quran, ya. Okey. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Tahukah kamu apakah itu malam Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik is better than, not equal to, better than 1000 bulan. Tanazzal, kata tanazzal dia berkata nazala. Anzala maksudnya diturunkan. Tanazzal maksudnya turun berderu-deru. Kalau nazala sekadar turun. Allah tak gunakan yanzilul malaikatu atau tanzilul malaikatu. Allah gunakan tanazzal, maksudnya malaikat turun berpusu-pusu, berderu-deru, berbondong-bondong, beramai-ramai. Tanazzalul malaikatu warruh.
malaikat turun beramai-ramai, berpusu-pusu, berbondong-bondong, waruh dan malaikat Jibril fiha pada malam qadar ini biizni rabbihim min kulli dengan izin Allah, min kulli amrin, dengan membawa segala urusan untuk manusia dengan kerahmatannya, dengan keampunan, dengan rezekinya yang boleh kita minta pada Allah SWT. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahteralah malam qadar ini hingga berlakunya, hingga terbit fajar. Tuan-tuan sekalian, apa kaitan surah ini dengan Al-Quran? Kita lihat dulu Al-Quran sebelum kita lihat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, sungguhnya kami turunkan Al-Quran. Apa kaitan dengan Al-Quran? Kalau tuan-tuan rajin kira perkataan inna anzalnahu, ayat yang pertama ada berapa perkataan? Inna anzalnahu fi lailati al-qadr. Ayat yang pertama ada 5 perkataan. Kalau tuan-tuan kira semua sampai ayat yang kelima, semuanya ada 30 perkataan. Apa signifikan angka 30 dengan Quran? Ada kaitan tak? Angka 30 dengan Quran, apa kaitannya? Jumlah juzuk Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Kebetulan. No, it's not accidentally. Dia bukan secara accident ataupun kebetulan. Seperti mana yang pernah saya jelaskan dahulu di sini tentang mukjizat saintifik Al-Quran. Allah menyebutkan wanita sebanyak 23 kali. Allah menyebutkan lelaki sebanyak 23 kali. Apa signifikan angka 23 dengan manusia? Signifikan ialah jumlah kromosom. Apabila berlakunya pertemuan di antara ovari dengan sperma, sperma membawa 23 kromosom, ovari membawa 23 kromosom. Pertemuan ini menghasilkan terbentuknya 46 kromosom lelaki yang sempurna. Daripada angka lelaki 23, wanita 23. Kebetulan. No, it's not accidentally. Allah Maha mengetahui angka-angka ini, bukan secara kebetulan. Banyak mukjizat sudut matematik yang ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang belajar chemistry, cuba study surah Al-Hadid, kaitkan dengan angka surah Al-Hadid dengan jadual berkala. Tuan-tuan nampak mukjizat yang cukup hebat. Okey. Perkara yang kedua, tadi jumlah perkataan ada 30 perkataan. Kalau tuan-tuan kira balik surah Al-Qadar ini, surah Al-Qadar ada berapa huruf? Inna alif nun alif, anzalnahu alif nun zal, lam nun alif ha. Tuan-tuan kira daripada awal sampai akhir semuanya ada 114 huruf. Apa kaitan 114 huruf dengan Quran? Jumlah surah Al-Quran. Subhanallah. Allah membicarakan tentang Al-Quran dalam surah Al-Qadar dan memberikan clue. Quran ada 30 juzuk, Quran ada 114 surah. Okey. Ini tentang Quran. Kemudian Allah bicarakan tentang malam Qadar. Tuan-tuan sekalian, perkataan Lailatul Qadar diulang sebanyak 3 kali. Bilakah berlakunya malam Qadar? Kita lihat, bilakah Allah mengulang perkataan Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. 2. Lailatul Qadri. 3. Allah sebutkan 3 kali dalam Al-Quran. 3 kali. Dan kalau kita kira perkataan Lailatul Qadar ada berapa huruf? Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dar, ra. Ada 9 huruf. 9 kali 3 berapa tuan-tuan? 27. Ini clue yang pertama, malam Qadar pada malam yang ke-27. Okay, clear? Itu clue yang pertama daripada Al-Quran. Clue yang kedua. Tadi saya sebutkan surah Al-Qadar ada 30 perkataan. Di manakah perkataan Al-Qadar yang disebutkan oleh Allah SWT? Cuba kita kira balik ya. Inna anzalnahu fi lailati al-qadr. Perkataan Al-Qadar yang pertama berada pada perkataan yang ke-5. Wa ma adraka ma
Lailatul Qadar. Perkataan Qadar yang kedua berada di perkataan yang ke-10. Okey. Lailatul Qadri, perkataan Al-Qadar yang ketiga berada di perkataan yang ke-12. So 5 campur 10 campur 12 berapa tuan-tuan? 27. So ini clue yang kedua yang Allah bagi. Kemungkinan malam Qadar sering berlaku pada malam ke-27. Okey. Clue yang ketiga. Clue yang ketiga. Tuan-tuan tengok surah Al-Qadar ni, kita kira pada awal sampai akhir ada 30 perkataan. Dan kita lihat ayat yang kelima, salamun hiya. Perkataan hiya itu adalah dhamir dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kata ganti. Kamu, dia, itu kata ganti. Dalam bahasa Arab hiya, huma, hum, itu adalah kata ganti. Allah gunakan hiya merujuk pada Lailatul Qadar. Salamun hiya. Perkataan hiya yang rujuk pada malam Qadar. Ibn Abbas menjelaskan kat sini, hiya ini berada di perkataan yang keberapa? Kalau tuan-tuan nak kira pada depan tu payah. Kita tahu ada 30, kira pada belakang. 1, 2, 3. 30 tolak 3, 27. So perkataan Qadar itu berada di perkataan yang ke-27. Ganti nama Al-Qadar, berlaku pada perkataan yang ke-27. Ini 3 clue yang Allah bagi bahawa malam Qadar berlaku pada malam yang ke-27 berdasarkan pada surah Al-Qadar ini. Tapi bukan berarti tuan-tuan kita hanya fokus pada malam 27. Fokuslah pada 10 yang terakhir. Tak lama-lama lagi kita akan berhadapan dengan malam Qadar ni. Kejarlah kita yang dah hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dah berlalu dalam kehidupan kita. Dan Allah dah bagi peluang untuk kita berada di bulan Ramadan. Walaupun belum pasti lagi kita semua sempat habis bulan Ramadan dan tidak. Tapi pada at least try untuk dapat tahun ini. Belum tentu tahun depan kita akan dapat bersama dengan malam Qadar lagi ataupun malam bulan Ramadan lagi. Kejarlah 10 terakhir, 10 terakhir kejar betul-betul. Jangan hanya fokus pada ganjil, sebab ganjil pada kita mungkin tidak ganjil di sisi Allah SWT. Banyak berlaku kita ganjil di Saudi genap, di Saudi ganjil kita genap. So ambil 10 yang terakhir. Tetapi lebihkan pada malam yang ke-27 ini. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat di Mekah, di Masjidil Haram, masjid biasanya penuh, melimpah begitu banyak pada malam yang ke-27. Sebab ulama-ulama di dalam mazhab Hambali banyak menyatakan malam Qadar kebiasaannya banyak berlaku pada malam ke-27. Walaupun ia juga kadang berlaku pada malam-malam yang lain. Okey, sebagai penutup tuan-tuan, saya ambil hadis ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada 2 hadis. Ini hadis yang pertama, ini hadis yang kedua. Tapi pengajarannya sama. Sebagai penutup, ambil yang ujung bawah, bahagian baris bawah. Rama anfu rajulin adraka indahu abawaihul bukan itu yang ada baris kedua. Okey. Ragama anfu rajulin, baris yang kedua Ragama anfu rajulin dakhala ali Ramadan summa salakha qabla an yaghfira lahu qabla an yaghfira lahu malang sekali, celaka sekali seorang yang telah sempat berada di bulan Ramadan, summa salakha, kemudian Ramadan berlalu qabla an yughfara lah, sebelum dosa-dosanya diampunkan. Hadis yang kedua sama, maksudnya lebih kurang, walaupun nasnya berbeza. Syaqa 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Malang sekali, celaka sekali seorang yang berlalu bulan Ramadan. Bulan Ramadan berlalu pergi, tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama merenung diri kita. Masa yang berbaki hanya tinggal 13 hari lagi saja bulan Ramadan. Sejauh mana masa yang telah berlalu kita memohon keampunan sungguh-sungguh pada Allah SWT agar Allah ampunkan dosa kita. Moga-moga apabila Ramadan melabuhkan tirai, bulan Syawal datang menjelma, datangnya bulan Syawal akan membawa pintu rahmat,
untuk kita menjadikan kita insan yang bersih, putih bersih. Perginya bulan Ramadan menjadikan diri kita sebagai insan yang putih bersih, bagaikan orang yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa sebarang dosa. Wallahu a'lam bishawab. Saya nak ucapkan selamat hari raya masih awal lagi. Tapi saya ada tazkirah Jumaat kat sini kata. Okey, tazkirah Jumaat insya-Allah kalau Allah panjangkan umur, dijumpa di tazkirah Jumaat nanti. Moga-moga Allah berkati hidup kita semua. Kalau tak ada arah bintang, saya akan sambung tentang fakta saintifik dalam hadis Nabi berkaitan puasa. Saya tak sempat bicarakan tentang buka puasa, sahur. Ada banyak fakta-fakta saintifik yang boleh kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada wa astaghfirullakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu. Allahur rahim. Mohon maaf segala kesalahan yang ada. Moga-moga hidup kita dapat rahmat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.